Okay, macam ni. Saya bagi tips untuk yang matrix ke, STPM ke, untuk diploma macam ni. Kalau lah, ini pendapat saja tau, tak semestinya ikut, kalau awak nak masuk aliran sains, kalau lah cita-cita awak suka sains, macam ni tau, awak suka sains tapi tak tahu lagi nak jadi apa. Sebab awak rasa awak suka sains tapi awak tak kuat lagi, awak tak tahu nak pergi mana. Okay, cadangan saya masuk matrix. Lepas tu kalau lah matrix ni macam ni tau, matrix dia rules dia senang je masuk matrix. English mesti kredit, subjek elektif awak semua kredit. Dia buat macam ni je. Kalau lah subjek elektif awak tiba-tiba admits awak lulus sahaja, bukan kredit, dia automatically dapat 2 tahun. Kalau you guys semua dapat kredit, admits tu kredit, korang akan dapat yang 1 tahun. Now, saya bagi tahu ada baik dan buruk. Selalu saya akan tanya budak, korang nak kahwin lagi ke? Sebab ramai orang kata lah cikgu rugi setahun. Untuk saya kalau you guys spend masa matrik 2 tahun, dia bukan rugi tau. Untuk saya, dia investment. Awak nak tak nak? Macam ni. Kalau lah basic awak tak kuat, sebab awak kena ingat tau. Bila you guys sambung dekat aliran sains, everything in English. Sebab kenapa ilmu kita ni, ilmu sains kita ni masih dalam bahasa Inggeris. Bukan kita mempertabatkan bahasa penjajah. Bukan. Dia lebih kepada kita Malaysia, kita tak macam Indonesia. Saya beritahu, Indonesia patriotik kuat. Indonesia dia ramai yang translate semua ilmu tu dalam bahasa dia. So untuk kita Malaysia, kalau awak sambung aliran apa-apa sains, dia memang dalam bahasa Inggeris. So basically kalau lah korang layak masuk matrik tapi korang rasa lemah, ambil lah 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Sebab 1 tahun tu dia macam pra. Okay, lepas 1 tahun, lepas tu tahun kedua dia baru kira awak punya pointer. Yang dia kira tu awak buat all out sebab yang masa tu dia ada modul. So you guys pilih korang punya modul. Kimia macam biasa, kimia you guys tak boleh buat apa. Kimia adalah wajib untuk semua. Awak kena ingat kimia tu adalah jantung untuk aliran sains. So you guys tak boleh drop kimia. You guys boleh drop fizik ataupun bio tapi korang tak boleh drop kimia. Dan satu lagi, dekat sana matrix, dia nama dia ada matematik tapi semua matematik pembohong je sebab itu semua admaths. Okay, dia kata matematik tapi sebenarnya semua tu admaths. Tak ada matematik biasa korang moden ni, tak ada. Okay, so again, kalaulah korang nak aliran sains tapi tak tahu course apa, ambil lah matrix. Okay, tapi kalau dah katalah cita-cita katalah Ama memang katalah sport science ataupun siapa-siapa nak katakanlah siapa yang kat sini memang katakanlah nak ambil pharmacist ke whatever yang memang atau cikgu IPG yang memang betul-betul nak jadi cikgu. Ataupun engineering. Siapa yang betul-betul nak jadi ambil engineering. Okay, ambil lah UiTM. Now, saya bagi tahu ada 2 tau. Kalau kita cakap pasal pula UiTM dengan Poly. Macam ni. Awak sekarang awak kena tahu kelebihan awak kat mana tau. Kita tak cakap UiTM bagus, Poly tak bagus. Awak kena tahu macam ni, kalaulah awak jenis orang, setiap orang, ingat tak otak kita ni Allah jadikan dia adalah ada kelebihan masing-masing. Ada orang otak ni dia memang boleh menghafal. Dia memang teori dia memang best menghafal. Ada orang otak dia lebih hands on. Contohnya lebih hands on kalau awak nak perasan macam budak USIM dia adalah hands on. Dia suka benda yang begitu. So awak tanya diri awak jenis yang macam mana. Katakanlah awak nak buat diploma. Kalau awak nak buat diploma, awak jenis yang hands on, awak memang suka kerja lab yang suka hands on, ambillah Poly. Sebab Poly, if I'm not mistaken, cara dikira 40% tu adalah bertulis. 60% adalah dikira kehadiran dan awak punya hands on. So, bila lah awak fikir tahu ni, katakanlah orang yang hands on, yang dah biasa suka buat amali, tiba-tiba dia masuk matrik, dia akan kantoi matrik. Sebab kat matrik banyak sangat menghafal. Dia banyak menggunakan otak menghafal. So awak kena sekarang ni, korang kena fikir korang kat mana. Jangan dengar cakap orang, dia kata, weh UiTM lagi bagus daripada Poly, kau janganlah masuk Poly. Ataupun awak kata, korang masuk Poly lebih senang macam tu. Dia bukan pasal tu tau, awak kena tahu otak awak kat mana. Kalau otak awak adalah otak yang jenis motor, hands on, awak pergi Poly. Tapi kalau otak awak boleh menghafal dan lebih kepada exam yang, macam mana nak cakap, exam bertulis, awak masuk UiTM. Sebab if I'm not mistaken, UiTM tu dia 20% dia buat tutorial, tetap dia punya jumlah besar 70% atau 80% adalah final. Betul tak? Ada tak?
Zazika pernah cakap tak? Tapi yang saya tahu UiTM begitu. Tapi kalau masuk poli dia tidak. STPM pula, saya cerita STPM. Kenapa orang wujudkan matrix? Orang wujudkan matrix, kita nak cuba ramaikan orang dalam bidang sains, bidang STEM. So katakanlah you guys tak minat, katakanlah korang dah tak minat, lagi dah sains tau, korang dah tak minat sains. Tapi korang nak jadi cikgu atau korang nak buat degree ataupun korang nak buat degree selain sains, korang nak pergi art, nak pergi sastra. Cadangan saya masuk form 6. Sebab, tapi kalau form 6, cadangan saya jangan ambil aliran sains. Sebab silibus dia jauh lebih susah daripada matrik. Dan satu lagi, ini pendapat personally, saya tidak mewakili mana-mana orang. Sebab dekat STPM, budak tak ramai. So awak punya partner kawan tu tak ramai. Tapi kalau korang minat sains, korang pergi matrik sebab ramai kat situ dari segi facilities. Kemudahan, matrik lebih bagus. Maksudnya sekolah tu menyediakan barang-barang untuk sains adalah lebih bagus di matrik. Tapi saya ulang lagi sekali, jika awak dah tak minat dalam bidang sains, awak dah tak nak sains, awak nak masuk U tapi awak tak tahu nak jadi apa lagi ni. Senang kata, saya dah tak nak sains tapi saya tak tahu nak jadi apa, saya tak ada cita-cita lagi. Tak ada cita-cita, gelap je, nampak blur je kat depan kan. Ambil form 6. Bila ambil form 6, okay, apa kebaikan satu form 6? Okay, satu kebaikan form 6. Bila awak masuk U, sebenarnya, bila masuk U dari segi ranking, diorang akan ambil budak STPM dulu, baru dia ambil budak matrix. So katakanlah kalau awak dah tak nak langsung bidang sains, tapi awak tak tahu nak jadi apa, tapi awak nak belajar. Kononnya saya nak belajar lagi cikgu tapi saya tak nampak lagi, saya gelak lagi, saya tak nampak apa-apa. Tapi saya nak belajar, saya tak nak kahwin lagi, saya nak belajar. Okay, katakanlah ambil form 6. Sebab again saya kata dari segi ranking nak masuk UPU nanti, dia akan ambil budak STPM dulu, baru ambil budak matrik. Saya ulang lagi sekali, kenapa matrik itu diwujudkan? Matrik itu diwujudkan, kita nak lahirkan ramai orang dalam bidang STEM. Kita nak ramaikan lagi orang dalam bidang ni. Sebab kita Malaysia, kita masih kekurangan orang dalam bidang sains. Kenapa orang bidang STEM ni penting? Orang dalam bidang STEM ini penting sebab kita adalah thinker, pemikir. Kita ni yang nak bina negara. Saya bukan main-main. Awak ni semua, besok masa depan anak saya, masa depan anak saya, Emil saya, bergantung kepada awak. Awak ni lah nanti yang nak bina-bina something, nak make sure negara kita ni bagus adalah awak. So, orang sains adalah di situ. Tetapi, saya ulang lagi sekali. Setiap orang jadikan, Allah jadikan berbeza-beza. Faham tak? Ada orang lebih ke arah sains, ada orang lebih ke arah sastra. Kita tak cakap orang sains lebih bagus daripada orang sastra. Cuma kita nak, awak kena tahu otak awak ke mana. Faham tak maksud saya? Dan satu lagi, boleh tak saya tambah satu? Jangan risau, yang ini pendapat tau. Jangan just pendapat saja. Sebab bila saya dah jadi emak-emak ni, sebenarnya saya dah macam tak kisah sangat pasal ada satu dulu masa sama saya tak ada anak. Saya fikir macam, korang ambil lah cikgu, korang ambil lah doktor. Kalau korang ambil ni, nanti keluar tak ada kerja macam mana? Lepas tu bila saya dah begini dan saya dah ada anak dan dah tua dah ada redha, jadi saya faham konsep kodok dan kadar tu kan. Saya rasa kenapa kita nak depends pada orang? At the end, benda tu Allah bagi. Maksud saya, yang paling penting awak kena doa dan awak kena ada usaha. Kita tak boleh nak cakap dia punya chances tu adalah tinggi. Katakanlah awak jadi cikgu, semua orang akan jadi ni. Tapi paling penting sebenarnya awak kena fikir, awak minat ke tidak? Sebab awak kena tahu satu benda. Nanti bila awak umur macam saya atau umur 25, awak punya kerja itulah life awak. Kalau awak tak suka kerja awak, macam awak tak suka life awak. Bila awak tak suka life awak, nanti awak kerja all out, lepas tu bila balik, awak rasa penat je, awak tak dapat satisfaction. Faham tak maksud saya kat sini? So dekat sini, awak kena belajar priority. Yang ni orang tak jawab tau. Orang tak jawab. Jangan puaskan hati orang. Yang nak hidup tu awak. So awak kena tahu prioriti awak kena tahu bila masa kena tarik ke belakang balik. Jangan, duit tu tidak menentukan sama ada awak bahagia atau tidak. Awak kena belajar jadi happy. Kalau awak tak happy, awak kerja macam mana, gaji RM10,000, RM8,000, kalau awak tak happy, tiba-tiba awak dapat mental breakdown, berbaloi tak duit tu? Tak. So basically korang kena belajar kat situ dan satu lagi konsep redha is very important. Kenapa konsep redha tu sangat penting?
Sebab dalam dunia ni kita takkan dapat apa yang kita nak. Tapi awak kena percaya Allah takkan bagi terbaik untuk awak. Contoh, saya tak ambil plan, katalah Amsyah contoh, Amsyah plan nak jadi pharmacist. Sekali Amsyah pula dapat jadi pegawai sains. Contoh, dengarlah. Aku geram betul lah. Contoh. So Amsyah rasa macam, ya Allah, aku tak dapat tapi dapat pegawai sains. So aku kena fikir, baik sangka dekat Allah, husnuzon. Sometimes Allah tak bagi kita plan. Tapi ada orang lagi, Allah tu orang kata ada planner yang lebih bagus. Faham tak? So basically korang kena belajar konsep tu. Korang cuba, bukan maksud saya pasrah all the time. Tak apalah cikgu, apa-apa pun saya ABC, bukan. At the end, mula-mula usaha dulu. Usaha. Awak tak adalah awak doa tiba-tiba duit pap datang kan. Tak adalah. Awak kena fikir rasional juga. Maksud saya, duit tu penting. Tak adalah awak boleh beli beras dekat aku sayang kau dapat beras, tak ada. Faham tak? Faham tak konsep kat situ? So rasionalnya korang kena kerja. Kena duit juga. Tapi at the end korang kena cari balance tu. Alright, sebab apa-apa korang kena buat mesti kena ada minat. Alright, lepas tu bila masa korang rasa mental breakdown ataupun korang burn out, korang kena pandai cari jalan keluar. Kalau korang rasa dah tak boleh, korang keluar. So basically korang hidup, yang ni satu saya pesan, korang hidup untuk awak. Awak hidup untuk awak sendiri. Awak hidup bukan untuk orang lain. Kalau orang sekeliling tu sayang awak, dia nak awak happy. Kalau lah awak cuba happykan orang sekeliling tapi awak tak happy, kalau lah orang yang sayang awak tengok awak, dia orang rasa happy tak? Faham tak? Maksud saya macam ni, I'm as a mother, saya sebagai seorang emak, saya paling penting sebenarnya saya tak kisah anak saya jadi apa. Jadi orang yang solehah lah, yang berguna pada masyarakat lah kan. Yang saya paling penting untuk saya, saya nak anak saya happy. Kalau anak saya bagi duit saya dekat saya 10,000 tapi dia tak happy, dia miserable, dia ada mental breakdown, awak rasa saya happy tak dapat duit daripada dia? Tak. So the most important thing is awak kena tahu priority awak, you have to be happy. Happy is important. Sebab kalau awak happy, you feel good about yourself, orang sekeliling awak akan tumpang gembira. Orang yang betul-betul sayang awak akan tumpang gembira. Faham tak maksud saya? So awak kena cari benda tu. Okay? Faham tak? Ke dalam sangat saya cerita ni? Tak, tapi as a mother, saya sebagai seorang mak, kalau saya fikir begitu. Saya fikir, mak saya fikir, bapak saya fikir tak sama macam bapak saya fikir nak jadi cikgu senang dapat kerja. Which is true, kalau orang dulu kerja government mesti dapat kerja kan, tak kena buang, which is betul juga, betul. Tetapi tengok government dah ramai sangat kan. So dia ada baik dan buruk. Okay, so macam saya pula, saya boleh kerja government tapi adik lelaki saya tak boleh. So basically awak kena tahu balance tu lah. So bagi saya, yang itu orang tak ajar awak. Be happy tu something yang orang tak ajar. Sebab tu kalau you guys rasa macam korang punya kerja adalah untuk memuaskan hati orang sekeliling, try to be happy for somebody else, korang tak pernah rasa cukup tau. Susah. Sebab manusia ni Allah jadikan tak pernah cukup. Kan? Tapi mental kena kuat lah. Right? So tapi saya cakap macam tu supaya awak akan jadi generasi lebih baik. Kalau korang ada adik, korang besok jadi mak ayah, jadilah mak ayah yang begitu, yang supportive begitu. Jangan terlampau push. Sometimes if I'm not mistaken, contoh macam seorang ibu, dia tak dapat jadi doktor. So dia paksa anak dia jadi doktor walaupun anak dia tak minat. Dia jadikan anak dia tu adalah sebagai penyambung cita-cita. So which is benda tu pun tak boleh juga. Sepatutnya kita kena support anak kita for what dia punya cita lah. So begitu. Alright. So yang itu last lah saya punya speech untuk awak sebelum awak masuk ke dalam dunia yang nyata. Tapi serius, yang ini orang tak pesan kat awak, tolonglah awak hidup diri awak tu untuk awak. Kalau you feel good about yourself, orang sekeliling awak mesti sayang, mesti pun rasa tumpang gembira. Tahu tak? As a mother, bagi saya, mak punya cita-cita adalah sebenarnya nak awak tak susah. Faham tak? Apa-apa niat mak ayah awak sebenarnya dia tak nak bagi awak susah. Dia nak awak happy. So ingat, paling penting buat apa? Kena happy. Right, so habis membebel. Sadaqallahul azim. Marilah kita teruskan. Okay, 11. Okay, boleh lah. Betul lah ni tadi kan.
Okay, 1 jam lagi. Now, so ini adalah tajuk pembahagian sel. Pembahagian sel bab tingkatan 4. Sebab saya rasa korang tak dapat lagi kaunseling masa lepas ni nak buat apa kan? Okay. Right, so tapi awak jangan risau. Saya pun dulu macam tu tapi saya sebab bapak saya dengan mak saya lah isi. Saya dulu borang pun tak tahu isi. Bapak saya, mak saya je yang tolong isi. Dah gila teruk. Satu borang saya tak isi. Okay, down. Ini adalah tingkatan 4. Bab 6. Kita cerita pasal, ini soalan kuantan. Soalan kuantan. Kenapa saya ambil kuantan? Oh, astagfirullahaladzim. Lukman lagi ke? Oh, bukan. Kali ni Fakrul lah. Okay. Jom ke Fakrul je ni. Alright. And then nanti kan kalau korang masuk matrik nanti yang ni saya mengarut sikit. Tapi nanti kalau korang masuk matrik dekat matrik dia ada kaunselor tau. Dia ada kaunselor, korang boleh jumpa kaunselor untuk cari korang punya minat. Senang kata, patut satu lagi bagusnya sambung belajar. Kenapa saya suka sambung belajar? Korang masuk, kalau korang masuk hospital ke whatever, korang masih di bawah tanggungan. Dan satu lagi bila korang sambung belajar, korang ada kaunselor yang bagus yang boleh guide awak. So, awak just ingat bila korang masuk U sebenarnya korang ada ramai yang nak tolong. Cuma kadang-kadang awak tak jumpa jalan. Macam saya pun saya tak tahu pun kat U ada kaunselor. Dah habis sekolah baru tahu. Macam tu lah. Okay. Now, Rajah 5 menunjukkan satu peringkat dalam pembagian sel. Lagi sekali muka Fakrul. Entahlah Fakrul. Saya pun tak tahu kenapa Fakrul. Kuantan. Dalam 5 sebab saya minta maaf tak usi. Saya tak nak bagi budak kelas UM 2 kali dengar. So saya masuk ke sini. Okay, now ini adalah pembagian sel. Okay, teka dulu ini pembagian sel jenis apa ni? Ya, ini adalah meiosis. Sekejap. Okey, pembahagian sel ada 2 jenis. Pembahagian sel. Okey, kita ada mitosis. Dan satu lagi adalah meiosis. Okey, kalau yang ini kita nampak Rajah 5.1 ni, ini adalah meiosis kan? Okey, meiosis ni ada 2. Satu adalah meiosis 1, M1. M2. Dalam M1 kita ada 4 mat. P, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Meiosis 2 kita ada 4 mat juga, 4 mat 2. P, M, A, T. 2, 2, 2, 2, 2. So, sekarang awak teka 5.1 ni. Okay, ini meiosis 1 atau meiosis 2? Yes, ini adalah meiosis 1. Kalaulah dia melibatkan kromosom homolog, kromosom ni miang sikit, dia mesti berpasangan. Kromosom homolog ini semuanya berlaku dalam meiosis 1. Kalaulah tiba-tiba saya tanya, dalam meiosis 1, yang ini peringkat yang mana satu? Ini adalah metafasa. Kenapa metafasa bukan profasa? Profasa adalah disebabkan dia menyusun dekat middle. Memanglah awak nampak cikgu dia ada pindah silang lah cikgu. Okey, tapi masalahnya dekat sini dia dah ada gentian gelendung. Gentian gelendung tu dah fully developed dan dia menyusun dekat middle. Menyusun di middle. So kalau awak nampak menyusun middle, dia adalah metafasa 1. Tapi soalan tanya, namakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam Rajah 5.1.
Jawapannya? Yes, jawapannya adalah meiosis 1. Kalau awak tulis meiosis sahaja betul. Kalau awak tulis meiosis 1 juga adalah betul. Yang tak diterima adalah meiosis 2. Meiosis 2 tak boleh. Kenapa meiosis 2 tak sesuai? Sebab apa-apa dalam meiosis 2 sebenarnya yang menyusun kat tengah, yang bergerak, sebenarnya dia hanya melibatkan satu kromosom yang kita kenali sebagai kromosom saja. Tetapi kalau yang ni menyusun kat tengah, berpasangan, sini adalah KH, kromosom homolog. Jalan cerita dia macam korang tengok drama TV3 lah, drama tu. Semua cerita dia sama, mula gaduh, benci, lepas tu tiba-tiba suka, lepas tu kahwin. So senang kata dalam proses Pak Mat ni, sebenarnya semuanya sama. Hero je lain. Kromosom tu pendek dan tebal, menyusun dekat middle, asing ke kutub bertentangan, kemudian dia tiba ke kutub bertentangan. So jalan cerita tu storyline dia sama. Hero kat depan je lain. Kadang-kadang hero dia kromosom homolog, kadang-kadang kromosom, kadang-kadang kromatik. Okey, cadangan saya kalau jawab periksa. Cikgu, banyaknya ada kromosom homolog. Okey, kromosom homolog. Ada kromosom. Ada kromatik. Ada kromatin. Bila mana satu nak pakai? Okay, kalau lah awak bela, cadangan saya yang boleh guna pada semua keadaan adalah kromosom. Kalau kromatik macam ni tau, saya nak cerita macam ni. Ini adalah satu kromosom. Ini satu kromosom. Dalam kromosom ini, kalau separuh, kita panggil sebagai kromatit. Gabungan dua kromatit, ni kromatit, membentuk kromosom. Kesimpulannya, kromosom terdiri daripada dua kromatik kembar. Lepas tu tiba-tiba kromosom tu ada partner pula. Bila kromosom itu ada partner yang sekufu, kan? Bila kita kata dia sekufu, dia sama, kita panggil sebagai kromosom homolog. Homo itu merujuk kepada sama. So ini adalah kromosom homolog. Do you understand? Bila masa panggil kromatin? Bila dalam bentuk interfasa. Sementara saya ingat dalam pembahagian sel kita ada mitosis dan juga meiosis. Biasanya awak ingat meiosis ini dia terlibat dalam penghasilan gamet. Kenapa? Dalam meiosis dia nak menghasilkan bilangan kromosom mesti separuh daripada induk yang kita panggil sebagai N. Ataupun kita kenali dia sebagai haploid. Okay, now mitosis pula nak menghasilkan kromosom yang bilangan anaknya sama. Sama dengan induk yang kita kenali sebagai diploid ataupun saya buat sebagai 2N. Now, mitosis ni pula awak boleh jumpa dalam kita sel. Ini adalah kita sel. Dalam kita sel, dia terdiri daripada macam ni tau, dia terdiri daripada ini kita panggil sebagai interfasa. Yang ini, you guys nampak ni, saya sorry saya conteng kali lain pula. This one yang korang nampak ni, ini kita panggil dia sebagai fasa M. Dalam fasa M, dia terdiri daripada mitosis. Ini adalah sitokinesis. Now, kita sel, saya ulang, kita sel terdiri dari dua fasa. Kita sel terdiri daripada dua peringkat. Kalau awak nampak bulat macam ni, ini kita sel. Okay, yang paling besar sekali ini adalah interfasa.
Interfasa macam korang sekarang, dia adalah fasa preparation. Macam korang nak SPM, SPM sebulan tapi korang prepare 2 tahun. Interfasa adalah fasa dia ready, dia prepare untuk satu proses yang lebih penting daripada itu, which is adalah mitosis. Dalam interfasa pula, dia ada 3 peringkat. Kita ada G1, okay, kita ada S, kita ada G2. G1 ni, G2 ni saya suka sebab masa ni kumpul tenaga. Contoh, besok nak SPM, jangan tidur pukul 1, 2. Tidur awal. Okay, tapi saya tak boleh nak cakap, ada orang memang dia, ada orang dia nocturnal tau. Otak dia sangat function bila malam. So bagi saya, ini hanya pendapat. Kalau tak sesuai jangan dengar. That's all. Setiap orang itu adalah berbeza. Ada orang yang memang dengar muzik, kalau nak belajar dia dengar muzik. Sebenarnya kalau saya dengar muzik bukan saya nak dengar. Saya takut saya terfikir bukan faham tak belajar subuh ke kan. Saya takut saya tiba-tiba ada benda lalu, so biarlah dia dengar lagu. Faham tak? Saya sebenarnya saya penakut sikit. So kalau macam saya tak dengar pun. Tapi daripada saya tiba-tiba ada crack ke tu kan, saya lebih rela dengar yang itu. Itu untuk saya. Okay, setiap orang berbeza. Ada orang dia suka sunyi betul. So setiap orang itu adalah berbeza-beza. Okay, now ini fasa ni adalah fasa organel baru dihasilkan. Organel baru terhasil. Peringkat ni pula asalnya tadi kromosom tu 1. Peringkat ni dia replicate. Peringkat sintesis ni adalah peringkat replikasi. Sebelum S, kromosom ni satu benang je. Fasa S, kromosom itu bereplikasi. Fasa G, masa ni dia kumpul tenaga. Okay. Besok dah SPM, tidur cukup. Okay. And then, peringkat seterusnya adalah peringkat fasa M. Fasa M terdiri daripada 2. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah sitokinesis. Apakah itu sitokinesis? Sitokinesis adalah sitoplasma membahagi. Kalau mitosis sebenarnya apa yang membahagi? Yang membahagi adalah nukleus membahagi. Sebenarnya saya nak bayangkan dalam fasa M ni macam ni tau. Masa bermula mitosis tu terbahagi, asalnya sel tu jadi gemuk tau. Lepas interfasa mula, bayangkan sel ni besar ni tau. Dalam interfasa G1, sel ni besar ni. Bila dia nak ready fasa M, dia besar. Gemuk tau. Masa tu organel yang jadi 2. Dua banyak organel. Okay, masa mitosis selesai, dia hasilkan 2 nukleus. Tapi belum hasilkan 2 sel anak. So mitosis sebenarnya apa yang membahagi? Mitosis yang membahagi adalah nukleus. Pernah tak dengar perkataan karyokinesis? Okay, terima kasih. Karyokinesis adalah proses nukleus membahagi. Lepas tu barulah sitokinesis. Bila sitokinesis barulah hasil 2 sel. Soalan saya, apa jadi kalau kita sel ini berlaku terlalu cepat, tidak mengikut waktu yang betul? Apa jadi? Kalau mitosis, kalau kita berlaku terlalu cepat, apa boleh jadi? Dia boleh menyebabkan apa? Kita sel ni sebenarnya dia mesti berlaku pada peringkat yang betul, masa yang betul. Kita sel tak boleh terlampau laju. So kalau kita sel dia berlaku terlampau laju, dia boleh menghasilkan ni sel anak yang tak normal yang boleh menyebabkan tumor.
So kita sel mesti betul. Tapi saya lupa tahu kita sel kita yang betul ni dalam masa 24 jam berapa jenis sel, berapa bilangan sel saya tak sure. Tapi kita sel ni mesti berlaku pada masa yang betul. Kalau kita sel itu terlampau cepat, dia boleh menghasilkan sel anak yang tidak normal. Sel anak yang tidak normal nanti dia akan menyebabkan ada satu gumpalan, kita panggil dia sebagai tumor. So kita sel ni mesti betul. Kalau kita sel tak betul, dia boleh mewujudkan tumor. Okay, now tumor ada berapa jenis? Yes, kita ada 2 jenis. Mana satu yang boleh menyebabkan kanser? Maligna atau benigna? Maligna. Maligna ni adalah sel kanser. So sel kanser adalah maligna. Yang katakanlah tumor tapi dia duduk diam, dia tak kacau hidup orang lain, itu kita panggil dia sebagai benigna. Tetapi kadang-kadang kalau nak doktor, ni kena jumpa doktor. Doktor cakap ada yang benigna, dia boleh bertukar menjadi maligna. So ada certain benigna kita kena buang. Okay, soalan saya. Kenapa sel jenis maligna, betul ke saya je ni? Maligna. Ada? Malignan. Ya Okay, dalam buku teks tak ada tau. Malignan. Malignan, yes, malignan. Dalam buku teks tak banyak, tetapi dalam silibus awak kena tahu. Yang ini dalam buku teks muka surat 108. Ni buku teks muka surat 108. Now, masalah dengan maligna, kenapa maligna ni jahat? Maligna ni cukup tak kalau kita ada tumor maligna, kita buang, kita dah baik ke? Tak. Kenapa kalau orang yang ada kanser maligna, dia kena buat kemoterapi ataupun radioterapi. Kemo makan ubat, radio kenakan sinaran. Kenapa kalau orang tu ada maligna, setelah menjalani pembedahan dia dah buang? Contohnya breast cancer, dia dah buang dah maligna tu. Tetapi kenapa dia kena proceed rawatan seterusnya? Kadang-kadang kenapa dia kena buat kemoterapi atau radioterapi? Sebab, apa Iman? Yes, masalah dengan maligna, dia boleh masuk sistem badan yang lain. Kalau benigna, duduk diam. Dia tak kacau. Kalaulah maligna ni dia macam parasit tau sebenarnya. Awak ada maligna, dia ada sel-sel yang lain. Kerja maligna ni macam mana dia boleh jadi gemuk, dia akan serap nutrien yang lain. Dan dia membiak. Senang kata, maligna ni membiak dengan cara dia menyerap nutrien sel-sel normal bersebelahan. Lepas tu jadi banyak, lepas tu dia masuk dalam salur darah, dia pergi attack lain. Contohnya dia pergi ke salur tulang belakang, contohnya dekat saraf. Dekat saraf tu dia membiak, dia pergi sedut semua tu, nutrien sel bersebelahan, lepas tu dia pergi sistem badan yang lain. Sebab tu kalau lah orang ada penyakit kanser, macam breast cancer paling mudah, dia ada maligna ni, dia dah buang dia punya tumor yang ada dekat breast tu, tetapi dia kena buat rawatan yang lain. Saya ulang sekali, rawatan lepas, kalau kata apakah rawatan bagi orang yang mengidap penyakit kanser ataupun tumor maligna, ada 3. Pertama adalah pembedahan. Kedua adalah kemoterapi. Pembedahan paling mudah, pembedahan buang tumor terus, tapi tak cukup. Selepas tu dia akan cakap buat kemoterapi. Kemo ni awak nampak kemo dia makan ubat. Ada bahan kimia masuk dalam badan, yang tanya saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, kemo is chemical. Something yang dia kena makan. Kalau radioterapi yang bulu mata jatuh, semua bulu-bulu tu ni, itu adalah sinaran. Pernah tak tengok kalau orang, macam mana awak tahu dia radioterapi? Biasanya radioterapi ni, kesan dia terus nampak cepat. Sebab sinaran itu dia membunuh sel kanser, pada masa sama dia bunuh sel-sel yang baik. Sebab tu dia akan hilang bulu mata, kening, semua tu dia akan gugur. Tapi baiknya sel tu akan tumbuh baru. Bulu mata tu akan tumbuh baru. Ini tu tumbuh baru. Okay, so ini adalah dia punya rawatan. Kalau lah rawatan untuk benigna, apakah rawatan paling untuk benigna? Buang pembedahan sahaja. Dan saya ulang, kenapa dia jadi macam ni adalah disebabkan oleh mitosis tidak terkawal. So mitosis tidak terkawal, dia boleh menyebabkan tumor dan maligna. Kalau tiba-tiba dia tanya, kalau kita sel, apa jadi kalau kita sel tu tak normal, dia boleh menjadi yang ini juga. Jadi sel anak yang tak normal. Sebab tu, saya tambah sikit tau. Kalau orang yang kena
kanser dan dia dah baik, salah satu cara dia nak make sure, kadang-kadang pernah tak dengar orang kanser dia datang balik. Itu adalah disebabkan dia dah buang, tapi kita sel dia tetap tak normal, mitosis itu tetap menghasilkan sel itu. So dia boleh datang kali kedua. Tapi salah satu cara, ingat tak saya pernah cakap, kalau orang kena kanser, dia dah baik, salah satu dia nak elakkan daripada benda tu datang balik adalah dia kena belajar jaga level stres dia. Sebab saya ulang lagi sekali, bila you guys stres, sistem pertahanan badan awak, sistem keimunan badan awak dia akan jadi rendah. Bila dia jadi rendah, awak lebih mudah kena penyakit. Sebab tu kalau orang stres, sistem pertahanan badan dia lemah, dia senang lagi kena sesama atau demam. Sakit perut, tiba-tiba gastrik dia datang, dia muntah-muntah, things like that lah. Okay, so awak ingat yang itu. Ya Allah, mengarut sini. Okay. Apa? Nyatakan definisi pembahagian sel yang dinamakan meiosis. Ialah proses proses pembahagian sel yang menghasilkan berapa sel anak? Are you sure dua? Meiosis. Okay, kalau meiosis ni sini dua sel anak. Lepas tu masuk yang kedua sini dia jadi 4. Tak macam ni. Okay. Okay. Kalau dia kata asalnya 1. 1 tau. 1 alamak kecil sangat. Okay, 1, 2, 3, 4. Sekejap, kenapa saya punya iPad dia tak nak charge? Bukaan. Ya, sebenarnya tahu apa tak Allah. Sekejap. Awak nampak cikgu ni Sorry. Boleh? Sekejap. Saya malah nak baca dulu. Kalau saya baca saya serabut. Dia tak nampak awak pun. Awak buat siapa? Razi. Saya sampai sekarang Radhi dengan Razi minta maaf ya, saya tak tahu yang mana satu. Aduh. Kalau dia pakai baju sama, dah lah selalu pengawas, duduk pengawas tak apalah. Saya tunggu awak kahwin nanti mesti dapat beza kan. Okay dah, sini, mari. Dalam meiosis 1, okay, dia akan menghasilkan 2 sel anak. Tengok tau. Bulat ni sel. Okay, yang XX ni kromosom. Kromosom ni dia jadi separuh. Okay, masuk meiosis 2, hasilkan 2. Bilangan kromosomnya sama. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang bulat ini kita panggil sel anak. Yang nampak nombor 11 ni, ini bilangan kromosom. Okay. Sel anak berapa? 4. Terima kasih. Sel anak adalah yang bulat. 1, 2, 3, 4. Sel anak yang bulat. Bilangan kromosom yang dalam ni. So bilangan kromosom, kita nak panggil dia sama atau separuh. Bilangan kromosom asalnya 4. 1, 2, 3, 4. So bilangan kromosom sekarang, saya ulang slow-slow. Asal ni 1, 2, 3, 4. Bilangan kromosom yang dalam. Anak ni, setiap sel anak ni bilangan kromosomnya ada berapa? 2. Perasan tak? Sini 4 kan? 1, 2, 3, 4. Bila masuk sini dia jadi 1, 2. Bilangan kromosom yang separuh ini juga kita kenali sebagai haploid atau diploid. Yes, haploid. Half. Relax je lagi sekali tahu. Dia confuse sikit. Bukan awak dia tak tahu memang macam tu. Lagi-lagi lah zaman nak tepu ni kan. Dah tepu lah kan. Ya. Yeah. Farisha. Okay, thank you. Right, yang bulat ni, yang hijau ni color ni saya panggil dia apa? Yes, sel anak. Sel anak ada berapa? Yes, 4. Kemudian yang dalam ni kita panggil dia sebagai bilangan kromosom. Asalnya bilangan kromosom paling atas ni kita ada 1, 2,
3, 4. Sekarang daripada 4 jadi 2. So kita kenali dia sebagai diploid atau haploid. Yeah, so dia separuh kan. So basically sekarang kita kenali dia sebagai haploid. So berdasarkan yang saya terang, mari kita masuk dekat sini. Meiosis ialah proses pembahagian sel yang menghasilkan, okay, kita slow dulu. Menghasilkan berapa sel anak? Yes, yang menghasilkan 4 sel anak. Setiap sel anak bilangan kromosom haploid. Kromosom adalah haploid ataupun saya tulis kat sini separuh, ataupun kalau awak nak buat dia dalam bentuk simbol, simbolnya adalah N. So far you okay? Boleh faham tak meiosis? Boleh nampak beza tak antara sel anak dan juga bilangan kromosom? Ya. Boleh. Kehadiran satu transfer. Sekejap, saya share dulu gambar. Yang lelaki sekarang awak tanpa rapat ambil sini je. Tak apalah, lantaklah. Kita rapat. Kita dah pasal endemik kan? Dah endemik kan? Tak, dia nak cakap kita dah memang hidup dengan COVID kan? Cuma saya rasa, saya berharap COVID ni dia akan jadi yang kurang serius sebab if I not mistaken, kita ada banyak variant. Tapi variant yang sekarang dia tak seteruk variant dulu. Ingat tak kalau zaman dulu, zaman Adam dulu kena sakit teruk, ada berik semua ke? Tak ada. If I not mistaken yang sekarang siapa yang kena Omicron Omicron tu, dia tak seteruk dulu. Yang saya ingat ada budak, ada dulu kawan saya dia kata dia kena, dia sakit kepala and then dia kena berik and everything. Kemudian yang sekarang ada yang positif tapi dia tidak bersimptom. Betul tak? Gambar siapa ni ada ya Allah. Boleh faham tak definisi cara operasi? Okay, kalau saya tanya definisi cara operasi untuk mitosis pula apa? Mitosis ialah proses pembahagian sel atau pembahagian nukleus pun boleh. Pembahagian sel yang hasilkan 2 sel anak. Kat sini kan di mana bilangan sel anak itu suka hati awak tahu. Ayat saya memang bahasa Melayu ni saya memang teruk. Setiap sel anak bilangan kromosom adalah sementara saya tengah ingat adalah diploid. Kalau you guys suka bahasa Melayu dan korang nak ambil sains, kan korang suka sains, kalau saya tak silap ni tau, kalau orang suka sains tapi awak tak confident dengan English, awak nak suka bahasa Melayu, awak minta UKM. UKM dia adalah antara you yang mempertahankan bahasa Melayu. Tapi tak adalah semua subjek, tapi dia kuat lah. Islamik dia pun kuat sikit. If I not mistaken, bagus lah. Kalau UM, English kena kuat. UM, awak kena pandai survey daripada sekarang. UU tu dia banyak macam mana. Macam UM, dia banyak campur. So dia punya UM persaingan dia adalah sangat sengit. Dan setiap uni dia ada strength.
Contoh, kalau lah korang suka yang ni, kalau saya tak silap medik biasanya UM punya. Kalau awak suka macam account biasanya kuat dia adalah dekat UiTM. Kalau awak nak engineering yang antara engineering yang hebat dekat Malaysia, engineering biasanya UiTM. Dia ada certain U, dia special dekat something. Kalau pendidikan, if I'm not mistaken pendidikan of course lah, UPSI, UM pun ada kot. UM ada. USM pun ada, tetapi USM saya rasa ada orang bagi tahu saya USM dia orang buat pendidikan dah bukan sains. Pendidikan dia bahasa, lebih kepada nak jadi cikgu bahasa sejarah USM buat tu. Saya rasa saya antara last batch yang USM buat pendidikan dengan sains dengan pendidikan. Saya punya degree sains dengan pendidikan. Lepas tu dia orang tak buat. Kenapa? Sebab saya rasa pendapat saya masa saya dekat USM belajar banyak sangat. Tapi masa dekat bila saya pergi sekolah, satu benda yang saya belajar dekat U tu saya tak dapat apply. Saya cuma dapat ilmu je. Contoh macam saya cakap kan, saya belajar critical thinking kan. Tapi saya tak guna pun dekat sekolah. Tapi bagi saya again, tak ada satu benda yang awak belajar adalah sia-sia. Itu je lah. Seronoknya masa dulu saya pergi, saya dapat pergi Mardi, saya buat botani, pergi Cameron free, saya dapat pergi Gua Tempurung free. Macam tu lah seronoknya belajar. Hopefully zaman awak, saya doakan zaman awak, korang boleh lagi buat field work. Bila korang boleh pergi field work, dia seronok. Macam zaman saya dulu, saya dapat pergi Gua Tempurung, saya dapat pergi Cameron Highlands. So seronok lah kan. Free tak payah bayar, tapi naik je lah bas USM macam tak ada aircon, tak ada aircon, tapi free. Seronok lah. Okay. Saya doakan bila korang tak dapat experience yang best masa zaman sekolah, hopefully zaman you korang adalah lebih hebat daripada zaman sekolah. Amin ya. Okay, 6. Terangkan kejadian metafasa 1 yang menyumbang. Metafasa 1 yang menyumbang kepada variasi. Okay, ini adalah bab 12. Bab 12. Bila kita cakap pasal variasi, okay, saya ambil satu bab variasi dan ni tajuk variasi variasi. Saya rasa bila korang sama belajar antara benda investment yang korang boleh invest, if I'm not mistaken sebenarnya adalah tablet atau iPad, tablet kot. Mana satu korang cari, sebab saya rasa macam once korang ada tablet, korang tak payah bawa banyak kertas. Tapi bukanlah jangan suruh bapak, mak jangan cakap dengan ayah awak. Mak kata, Cikgu Mariana kata masuk yuk, jangan. Janganlah. Tak, saya rasa ada satu benda. Korang jual nama saya, siap lah. Tak, saya rasa kalau korang ada duit lebih, korang nanti kan korang kerja kan. Okay, kalau nak semula belajar, antara benda yang korang invest adalah carilah tablet. Sebab saya rasa everything macam saya sekarang kan, saya just scroll cari-cari semua dalam tu. Apa ni? So awak tak payah bawa file banyak, the whole thing ada dalam ni. Dan satu lagi, awak menjimbatkan kertas dan awak sayang pokok. Faham tak? Kita tidak menebang banyak pokok. Okay. Try kalau sambung belajar try sebenarnya tak payah apa tu kalau korang suka. Cuma yang ini kita portable. Saya nak cakap dia boleh bawa masuk dalam bag. Sebenarnya ada je yang macam Cikgu Rizana. Perasan tak yang dia boleh conteng? Tu pun boleh juga. Apa ni Madiana? Tapi serius, benda ni untuk saya dia adalah investment. Dia bukan satu benda yang sia-sia lah. In case kalau awak tanya saya, kalau ada duit lebih, belilah. Tak payah iPad kalau tak ni. Ada orang sebab dia Apple user kan. Bila Apple user dia dah biasa pakai benda ni. Saya sebenarnya saya tak kisah. Saya mana-mana saya okey. Okay now bila faktor variasi sebenarnya punca variasi saya tengok soalan tadi dia masuk tingkatan 5 tau. Dalam tingkatan 5 ini adalah dalam buku teks awak pada bab 12. Punca variasi macam ni. Variasi ada dua jenis kan, variasi selanjar dengan variasi tidak selanjar. Now, variasi tidak selanjar dia bergantung kepada faktor genetik. Faktor genetik kita ada 4 kat sini. Satu adalah pindah silang. Pindah silang dia ini semua berlaku masa meiosis tau pindah silang.
Ini meiosis masa bila pindah silang? PP, pindah silang. Pindah, dia adalah profasa 1. Awak ingat saya bagi awak satu tip. Macam mana awak nak tahu pindah silang tu berlaku bila? Awak ingat pindah silang P. So, profasa 1. Penyusunan bebas kromosom ni adalah masa metafasa. Ini masa dia menyusun kat middle. Ini adalah metafasa 1. Kenapa dalam metafasa dia boleh mewujudkan variasi? Sebab pindah silang tak ada masalah. Okey. Cara dia susun sebenarnya macam ni. Ini yang kita panggil dia penyusunan rawak kromosom homolog semasa metafasa 1. Sebab tu juga sekali ada awak, adakah adik-beradik awak yang muka sebiji macam mak awak? Maksudnya memang macam katakanlah sebiji macam mak awak muda. Contohnya saya ambil satu Husna. Husna dia tak boleh cakap dia siapa, saya dah tahu mak dia siapa. Sebab dia punya muka ikut mak dia memang kuat. So basically saya boleh saya sebab hari ni kita kelas last kan. Awak tak tahu Husna tu sebenarnya cucu saya. Saya tak tipu. Cucu saya tak jangan panggil saya nenek saya. Cucu lain panggil kan. Sebab bapa saya dia punya moyang. Saya nenek lah. Sebab mak dia adalah anak saudara. Biasalah orang dulu-dulu kan macam tu lah. Bapa saya anak lelaki bungsu. Yang ingat tak dulu zaman dulu kalau yang bungsu anak sulung kakak sulung dia macam lebih kurang macam mak dia. Lebih kurang sama. Macam bapa saya tak pernah jumpa kakak sulung dia. Kakak sulung dia meninggal, which is meninggal nenek bukan nenek moyang dia lah kan. Macam tu lah lebih kurang macam tu. Tak payahlah cerita sejarah. Pasir dah tinggi. Memanglah kalau tak gila 3 4 berapa tahun. Kalau saya bagi tahu 3 4, Adam dah panggil saya nenek sejak pompo. So anak lah. Alright. So kita nak cakap variasi ni patogenetik dia masa profasa. Pindah silang, profasa 1. Dan satu lagi adalah masa metafasa. Saya ulang. Kalau awak perasan, cara dia susun tak semestinya belang tu mesti sama. Nampak tak? Tengok tak? Belang dia semua ni hijau, belang ni semua purple. Dia boleh jadi macam yang ini belang-belang, satu hijau, satu purple. Masuk yang ini, kenapa dia ada warna hijau dan warna purple? Purple ni sebenarnya maternal, maksudnya kromosom daripada ibu. Maternal. Contoh tau, kalau semua hijau, maksudnya ini dia dapat daripada paternal. Paternal maksudnya kromosom daripada ayah. Sebab tu saya kata ada orang kalau masa penyusunan semula, gen ibu dia kuat. Maksudnya masa nak menghasilkan gamet tu, ibu dia dapat turunkan semua gen dia. Itulah persenyawaan tu dapat ibu dia je. So gen itu adalah kuat. Okay, dan satu lagi saya nak cakap persenyawaan berlaku adalah secara rawak. So punca-punca variasi kita ada 4 sebenarnya. Satu adalah pindah silang, masa berlaku dekat profasa 1. Lepas tu kita ada metafasa. Metafasa ni apa jadi? Penyusunan bebas kromosom. Tapi yang ni saya tak pernah jawab masa mitosis. Cuma awak kena tahu secara susunan dia tak semestinya belang-belang. Ni je saya nak cakap. Penyusunan itu boleh berlaku secara bebas. Kemudian seterusnya adalah persenyawaan berlaku secara rawak. Sebab tu kalau lah awak perasan, awak adik-beradik, katakanlah macam Mirza, saya perasan Mirza, awak ada abang kan? Siapa tu? Arif. Okay. Okay. Saya ingat Arif tu, saya tak tahu dia ada Hazika. Bila dia tingkatan 5, dia barulah ramah dia cakap, cikgu kakak saya Hazika. Oh, okay. Dia tadi baru bagi tahu yang pencil case yang dia bawa pergi sekolah masa periksa terakhir tu Hazika punya. Cakap patutlah semua ada dalam tu. So muka tak sama. Tapi orang kata daripada ibu, tak sama sangat lah. Tak sama lah Hazika. Tak, perangai pun rasa lain sikit. Yang ramah ni semua dah dapat kat Mirza. Hazika dia diam sikit. Tak, betul. Betul kan? Betul kan? Betul tak? Ke Hazika dia ramah kat rumah je? Dia kalau Hazika, if I'm not mistaken, dia tak berapa ramah lah. Okay? So, now. Yang tadi tu adalah faktor-faktor semula jadi. Yang ini juga adalah disebabkan oleh genetik. Tetapi ini tak bagus. Oi. Nah, mutasi, awak ingat.
mutasi dia menyebabkan penyakit. Tak ada mutasi korang boleh dapat superhero macam Spiderman, macam X-Men, tak ada. Semua mutasi menyebabkan penyakit. Mutasi adalah perubahan yang berlaku secara spontan, yang berlaku pada kromosom ataupun dia berlaku kepada gen. Saya bagi satu tip. Kalau semua penyakit namanya sindrom, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Down, itu mutasi apa? Kromosom. Saya ulang. Ada penyakit 3S yang paling glamour. Sindrom Down, 3S, penyakit 3S. Sindrom Down, Klinefelter, ni. Okey, apa-apa sindrom, ini adalah contoh penyakit mutasi kromosom. Okey, saya yang awak kena pay attention sedikit adalah Jacob dengan Cry-Do-Chat. Ini penyakit ni adalah penyakit baru yang saya sebenarnya baru first time dengar. Apa tu? Cry-Do-Chat. Jom kita tengok Cry-Do-Chat ni macam saya tak sure tau ni. Kalau lah penyakit macam ni tau, thalassemia, cystic fibrosis. Cystic fibrosis ni dia macam ketumbuhan tetapi bukan kanser. Anemia sel sabit, albinism, hemofilia, ini semua adalah disebabkan dalam mutasi gen. Tapi saya tahu, ni tips saya tahu. Kalaulah mutasi kromosom, awak tengok semua penyakit yang start dengan perkataan sindrom. Kita ada 4S. Sebenarnya saya tambah sini tahu, sindrom Turner. Semua penyakit S ni, okey, ini adalah disebabkan oleh kromosom. Nah, kita tengok sini Ada tak penyakit Cry-Do-Chat ni? Ni tali, ini adalah kalaulah orang albino ni sebenarnya macam vampire sikit tau. Kenapa saya cakap dia macam vampire? Dia tak boleh kena cahaya. Dia sebab dia tak ada melanin. Sebila dia tak ada melanin, dia tak boleh tahan. So chances dia nak kena kanser kulit adalah tinggi. Orang albino dia tak boleh dekat cahaya matahari lama-lama tau. Sebab dia tak ada melanin. Tapi kalau dia nak juga, takut kebarangkalian dia nak kena kanser kulit adalah tinggi. Sebab tu kalau awak perasan banyak Mak Saleh kena kanser kulit adalah sebabkan Mak Saleh ni melanin dia kurang. And then Mak Saleh yang melanin kurang dan dia punya hobi adalah surfing dekat pantai semua tu kan, macam kat tempat yang ombak tinggi-tinggi tu, chances dia orang nak kena kanser adalah sangat tinggi. Sebab tu Mak Saleh dia kena memang selalu pakai UV protection. Tapi macam awak bukan maksud saya tak pakai, pakailah. Cuma saya nak bagi tahu awak penyakit kanser kulit ni kita jarang dengar dekat Melayu ataupun dekat orang Asia. Biasanya kita dengar adalah kat Mak Saleh. Okey, sekejap saya nak tengok penyakit Cry-Do-Chat ni. Ada tak kan? Okey ni je. Oh, Cry-Do-Chat adalah penyakit pelenyapan kromosom nombor 5. Nombor 5 dia tinggal sikit. Jacob ni, okey, kalau Klinefelter, kromosom X kedua. Dia adalah lelaki tetapi macam ciri perempuan. Ingat tak saya kata? Yang dia ada pinggang macam perempuan. Kalau dia pakai kebaya lawa sikit. Tapi Klinefelter ni kesian. Dia separuh-separuh. So dia adalah, kalau bahasa saya, dia mandul. Kalau dia ada penis ke kalau atau testis dia tak dapat menghasilkan sperma. Ya. Tak. Punsa yang tu dulu ada budak tanya. Tak. Dia ada satu kes yang kalau yang punsa sebenarnya dia ada salah satu dan satu tu berfungsi. Kalau punsa, if I'm not mistaken, punsa ada salah satu dia berfungsi, dia ada nafsu sebab dia ada hormon, dia ada nafsu, dia ada keinginan untuk opposite sex ke whatever. Dia ada keinginan itu untuk berkahwin. Tetapi kalau Klinefelter, awak keinginan awak untuk berkahwin atau couple, awak sebab ada hormon, which is normal. Tapi janganlah yang tak tentu tempat, faham tak maksud saya? No. So basically it's normal awak lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki sebab awak ada hormon, estrogen, progesteron. Tetapi kalau orang ada Klinefelter, dia tak ada organ tu. Jadi organ dia tak dapat hasilkan hormon. Jadi kalau dalam Islam dia tak wajib kahwin. Dia tiada itulah naluri tu. Kalau Turner dia perempuan. Tetapi sama juga disebabkan dia kurang, dia mandul sebenarnya. So ini adalah Jacob ke ni? So Jacob ni dia terlebih lelaki pula.
So saya tak pasti Jacob ni macam mana, korang boleh search. Cuma saya nak cakap kalau dia X, XY, Klinefelter. Kalau lah Jacob ni pula, Y dia ada 2. Saya tak tahu lebih macho ke, testosteron banyak ke, yang ni saya tak pasti. Sekejap saya tengok ada Jacob. Jom tengok. Wow. Lelaki ni kesiannya. Walaupun dia terlebih X, dia mandul. Testis dia kecil. Dia gagal menghasilkan sperma. Sekejap. Ini Klinefelter. Sebab ada buah dada ni Klinefelter. Okay. Sebab dia adalah ni. Saya tengok Jacob Jacob ni kesian Jacob ni lelaki. Dia punya ketinggian lebih daripada normal, mungkin 2 meter. Sangat tinggi. Dan satu lagi, dia ada masalah jerawat yang teruk pada muka, lambat bercakap, mempunyai masalah pembelajaran dan mempunyai otot yang lemah. Kerana dia perempuan, IQ dia adalah rendah. Yang ni you guys, satu lagi tips untuk bio, korang kena tahu jenis-jenis penyakit. You guys kena tahu. Klinefelter ni dia macam lelaki tetapi ada ciri perempuan. Ciri perempuan dia ada, kalau perasan kat sini, punggung dia besar. Bahu dia sikit, bahu dia kecil. Dia ada breast sikit, tak naklah conteng. Okay. Macam tak proper pula. Okay. Tengok sendirilah. Okay dah Now jom last. Okay, ni dah. Okay, jom. Saya rasa ramai orang aim Down syndrome. Saya ada takut kalau tiba-tiba dia penyakit lain, korang kena agak tahu. Kalau saya tulis kat sini, YD2 tadi apa saya kata? Kalau tiba-tiba saya letak Y2 kat sini, yes, awak kena ingat kalau Y2 kat sini, ini adalah Jacob. Ni yang saya kata, kebanyakan soalan past situation, soalan negeri-negeri, dia suka pakai, kalau terlebih kromosom 21, ini adalah Down syndrome. Kalau kromosom nombor 5 dia terhilang separuh? Yes. Pre-do check. Saya tak tahu betul tau ni saya sebut. Pre-do check. Kalau lah yang tiba-tiba dia X, Y. Yes, Klinefelter. Kalau XO? Yes, dia adalah kena. So kesimpulan, kalau mutasi kromosom, semua penyakit mesti start dengan perkataan sindrom. Kalau tak ada sindrom, yes, itu mutasi gen. So apakah contoh mutasi gen tadi yang paling terror tadi? Hemofilia? Thalassemia betul tak? Betul ya? Lupa lah. Jap. Banyak sangat jadi penyakit lah. Thalassemia, albino, anemia, cystic fibrosis. Okay, so namakan penyakit genetik ini, namanya adalah Down syndrome. Okay, terangkan bagaimana individu ini boleh dilahirkan. Okay, mula-mula, kalau dikata terangkan bagaimana individu ini dilahirkan dengan penyakit tersebut, awak tengok dulu apa yang korang nampak kat sini. Okay, yes, terlebih kromosom nombor 21 disebabkan tak disjungsi kromosom. Maksudnya ada gamet tu terlebih satu. Saya contoh kat sini Saya tulis kat ni, cantik-cantik sikit. Okay. Terlebih satu kromosom nombor 21 disebabkan tak disjungsi kromosom, ataupun bahasa lain kita panggil adalah kromosom gagal berpisah. So far sampai sini okey tak?
Okay, 10 minit ni. Saya last buat soalan 6. Yang lain ni semua saya bagi skema, korang study sendiri tau. Memang tak sempat. Bio ni saya tak tahu. Bio ni saya memang banyak doa je. Sebab bio ni soalan dia saya nak kata dia boleh keluar pelbagai soalan. Dia boleh keluar banyak. Saya tak tahu subjek lain macam mana. Kalau kimia korang ada topik tak? Saya sebenarnya tak tahu nak topik macam mana untuk bio ni. Saya rasa macam ui, dia scary lah bio. Ha? Dia ada certain topik ke? Okay. Right. Okay, soalan seterusnya. Namakan komponen ni. Senang gila. Apa ni? Mitokondria. Kenapalah Fakrul ni? Dah lah tu. Nanti dia nangis saya tak tahu. Besok baca doa. Adam ada kan? Fakrul duduk depan tengok Adam tu. Tengok dia fokus tak fokus. Kerja dia kenakan orang ke? Namakan proses yang berlaku kat komponen sel ni? Yes, respirasi. Respirasi sel. Respirasi aerob pun boleh juga. Zafi memang saya backup lah. Tapi takkanlah Zafi je, kita nak tunjukkan SMK RMM ni ramai orang boleh jadi imam pada bidadari. Faham tak? Kenapa tak nak Amsyah? Ha? Tak. Okay, respirasi ada dua jenis. Satu adalah respirasi aerob. Tadi macam Iman cakap, aerob. Satu lagi adalah aerob. Iman ada bagi tahu dia adalah respirasi aerob pun diterima. Kenapa? Dekat respirasi aerob ni, dia punya proses penghasilan tenaga, dia menggunakan oksigen. Dan satu lagi, if I'm not mistaken, kalau aerob ni dia ada melibatkan penghasilan piruvat. Apa tu cikgu? Ada dekat dalam awak cari Which is dia melibatkan proses namanya adalah glycolysis. Nanti korang masuk, you ada satu kitar yang korang rasa tak tahulah. Namanya kitar crab. Masa tu korang tahulah langit tu tinggi ke rendah. Glycolysis. Lepas tu satu lagi ada satu tajuk biodiversity kot. Oh, biodiversity. Baru awak tahu ciptaan Tuhan tu banyak. Betul lah. Macam tu lah. Tapi awak ada satu advantage. Awak akan masuk matrik awak akan lost sebulan dulu tau. Dia akan rasa macam apa aku buat kat sini. Sebab lecturer tu akan cakap putih, English, and then the notes everything in English. So basically sebenarnya korang akan struggle dalam masa sebulan 2 bulan. Lepas tu, lepas masuk SEM 2, semua orang dah belagak, dah tak nak bahasa Melayu. Saya tak tipu. Bunyi macam, mula-mula korang rasa macam, ya Allah kenapalah bahasa Inggeris, kenapalah kan. Masuk SEM 2, semua orang dah tak nak bahasa Melayu. Sebab bila you guys belajar sains dalam bahasa English, biasanya bahasa kita adalah English tu lebih simple. Kalau bahasa Melayu ni adalah bahasa yang indah. Bila dia terlampau indah, dia banyak sangat bunganya. Bila dia sangat dramatis, bila dia terlampau banyak sangat bunga, kadang-kadang ayat tu panjang. Itu saja. Now, tuliskan persamaan. Apakah persamaan ni? Okay. Kalau respirasi saja, apakah bahan mentah untuk proses respirasi? Yeah, glukosa. Glukosa ni kita nak oksidakan 100% menjadi tenaga. Dia perlukan apa? Oksigen. So dia akan dioksidakan menjadi yes, baik, karbon dioksida. Paling penting sekali tenaga. Tenaga ni awak boleh guna dalam perkataan ATP ataupun kilojoule. Saya suka 38 ATP sebab saya senang ingat.
Tenaga dalam water ATP ataupun joule ni selalu saya lupa lah, 1000 something je. 2800 98 ke? 98 kilo joule. Macam ni Sekejap. Tak, K dia kecil kan? Betul lah. K kecil, kilojoule besar. Dan juga air. Ya. Terangkan bagaimana substrate digunakan. Oh, ya Allah, dia tanya pula. Macam mana kita boleh dapat glukosa ni? Ya, adalah melalui proses pencernaan. Ui, siapa beli apa tu? Tak, disebabkan zaman COVID ni, saya rasa barulah saya tahu sebenarnya semua benda kita boleh beli kat Shopee. Contoh pampers boleh beli. Saya pernah beli zaman yang anak saya tak boleh keluar pergi mana-mana tu, tak saya beli apa? Marshmallow pun saya beli. Saya rasa macam kesian kata ibu dah lama tak makan marshmallow, muka sedih je kan. So saya belilah marshmallow. Apa lagi saya beli masa zaman COVID yang korang beli macam paling apa? Saya tak tahulah saya beli apa. Tak pernah. Ayam tu saya tak payah beli, saya beli Grab. Dan satu lagi benda yang saya belajar. Saya baru belajar order Foodpanda masa zaman PKP. Kata saya tak tahu pun. Foodpanda tu saya rasa adalah satu benda yang sangat menolong saya. Tapi bila saya datang Foodpanda saya macam masak tu malas. Sebab saya order je. Lagi-lagi kalau suami saya outstation kan. Lagilah menjadi-jadi saya. 6. Pencernaan karbohidrat. So karbohidrat ni mesti mula daripada apa je? Saya nak tambah pencernaan karbohidrat. Kanji akan Sekejap. Nampak Amar. Saya tengah cerita e-wallet. Tapi e-wallet tu banyak sekarang memang pakai e-wallet tau. Hari tu saya pergi Sunway Pyramid, diorang semua tak nak terima cash tau. Sebab diorang tak nak pakai dia tak nak ada duit, ada pegang-pegang ni kan. So normally dia akan pakai card. Tapi kalau macam student, saya rasa korang lebih pada e-wallet. Saya pakai debit card. Apa beza e-wallet dengan debit card? Dia bukan sama ke? Sama Kalau e-wallet tu masukkan duit dalam e-wallet. Maksudnya macam saya, anak saya tak ada debit card, saya e-wallet tu sebenarnya apa? Dia macam kad. Dia kad apa sebenarnya? Baru. So kita macam nak tak. Lepas tu handphone tu e-wallet tu macam mana? Dia scan, dia faham. Tu yang saya tengok ramai orang scan handphone tu, itu e-wallet lah. Tak, you should know lah. Saya rasa dia, lepas tu saya fikir zaman PKP tu, dah zaman COVID, kita dah tak sama macam dulu tau. Banyak benda online habis. Banyak benda online dia dah kurangkan paperless. Saya perasan diorang dah tak nak pakai kertas. Saya perasan lagi diorang semua pakai transaction. Sebab tu kalau saya tak silap, banyak orang yang kata kerja bank banyak dah tutup. Sebab kebanyakan transaction banyak berlaku secara online. So antara bisnes yang tengah naik adalah sains komputer yang transaction macam tu, itu semua orang pakai. If I nak misalkan begitulah. Sebab kalau saya perasan, kalau you guys nampak tak, saya ni jarang pergi shopping mall. Kalau bayar dekat Sunway Pyramid pun dia orang pakai kad kot, e-wallet. Dia tak ada pakai kertas, tak ada pakai apa. Sebab dia terus detect awak punya plate kereta. So macam tak nak kertas langsung, which is bagus lah. Kita menjaga alam sekitar, kurangkan penebangan pokok kan. Bagus lah kan. Tapi saya macam kalau saya pergi seorang tu matilah saya kan. Okay, now. Saya tahu. Ini soalan favourite apa? Ayuni punya favourite. Ni kalau keluar soalan ni saya rasa Ayuni lompat lah kan. Saya tak tahu, betul kelas setiap kali kita orang buat undian, Ayuni mesti kena soalan ni, respirasi. So bagi saya kalau soalan ni keluar memang. Okay, ini soalan ni namakan proses ni. Tadi saya kata respirasi ada dua. Aerob dengan anaerob.
Untuk level awak, okay. Yang ni pun dalam buku teks tingkatan 4 ada kurang tepat sedikit tau. Dalam buku teks tingkatan 4 dia pecahkan, saya pun dulu saya pun tersilap, saya minta maaf kat awak tau. Dalam respirasi sebenarnya kita ada dua je respirasi. Satu respirasi aerob, satu lagi anaerob. Farah tahan sikit Farah. Anaerob nama lain kita kenali sebagai fermentasi. So aerob dengan fermentasi benda sama. Nota saya pun tak betul sikit. Fermentasi. Yang ni saya belajar, ada satu cikgu tu nama dia Mardiana juga. Dia daripada sekolah SBP. Cikgu tu yang sebenarnya buat di SKP kita. Tu saya kata sebab tu saya pakai banyak buku SBP. Kebanyakan yang kubah soalan untuk Bayu ni, kebanyakan yang pegang sebenarnya adalah daripada SBP. So basically sebenarnya kalau pergi kursus mana-mana saya paksa diri saya sebab saya nak ilmu tu. Sebab kat sini pun Bayu saya seorang. So yang ini pun saya betulkan lagi sekali tahu. Respirasi ada dua jenis je sebenarnya. Respirasi aerob dengan anaerob. Lepas tu buku teks awak ditukar term. Dia dah tak pakai anaerob, dia pakai fermentasi. Fermentasi ada dua. Satu adalah fermentasi asid laktik. Satu lagi adalah fermentasi alkohol. Ni soalan last alkohol. Okay, so yang ini fermentasi mana satu? Yes, ini adalah fermentasi alkohol. Now, lepas tu seterusnya berikan satu contoh organisma lain yang menjalani proses yang sama. Ya, yes, very good. Nyatakan satu perbezaan yang dijalankan oleh sel manusia dan tumbuhan. Satu perbezaan. Manusia, apakah perbezaan dia? Sekejap. Ya, very good. So, kalau kat sini kita kata sel manusia, okay, awak boleh jawab dalam bentuk kotak tau. Sel manusia. Sini saya buat dia adalah tumbuhan. Berlaku dengan kehadiran oksigen. Ini tanpa atau kurang oksigen. Kedua, kita kata dekat sini adalah, kalau dekat sini dia berlaku dua tempat. Berlaku di mitokondria dan juga sitoplasma. Kalau yang ini hanya berlaku di sitoplasma. So cadangan saya nanti balik rumah, korang study soalan je. Adam tak payah baca buku page by page. Baca soalan dengan doa, hopefully apa yang korang belajar tu dikeluarlah. Tapi again, pujuk hati kalau dia tak keluar, at least awak dapat ilmu. Dan masa yang korang study tu actually ada pahala dia walaupun tak keluar periksa. Percaya itu je. Tak ada benda yang sia-sia yang korang buat masa SPM ni. Serius, tak ada satu benda sia-sia. Jangan rasa ada benda sia-sia pun. So, saya berhenti sampai di sini. Boleh saya berhenti di sini? Yang ni korang boleh study sendiri. Sebab saya rasa korang perlukan rehat dan saya nak bagi awak balik cepat biar korang rehat and then korang boleh buat study sendiri. So, cuma saya nak buka. Ada apa-apa soalan tak? Do you have any question? Ada last, any question? Selain daripada ni pun tak ada masalah. Any question? Do you have any question? Syafiq ada? Zarfan ada? Zarfan ada tak? Zarfan dia pendiam lah. Okay, Radhi, Razi tak tahu mana satu. Amar tak ada, settle. Sedih betul lah saya. Saya benci gila tak ada. Nampak tak? Ni rasa nak marah Emir ni, aduh. Diamlah. Okay, soalan? Lagi sekali, diam. Apa dia? Boleh? Kalau awak jawab respirasi anaerob pun boleh. Dan hari tu ada Insyirah ada bagi saya satu jawapan, dia ada belajar tuition. Kalau awak tulis dalam bentuk ayat. Ada cikgu tuition dia ajar macam ni tau. Dia buat ayat, poin pertama, poin kedua, next one, poin ketiga.
dekat ayat seterusnya. Boleh. Cuma jangan letak nombor. Jangan letak nombor. Jangan letak point. Maksudnya yang Insyirah dia punya cikgu ajar dia macam ni tau. Ayat point pertama, baris pertama. Lepas tu point dia kedua, baris kedua. Dia ada baik dan buruk. Saya rasa cikgu tuition dia ajar begitu supaya awak nak check point tu cukup. Maksudnya kalau dia ada dekat 9 baris, dia tahu dah ada 9 point. So begitu. So anything, lah saya nak ambil gambar. Ambil gambar dengan ni kah? Ada? Depan. So essay tu you guys just baca. Okay, so saya nak berhenti kat sini. Sekejap, sementara tu saya tengok kat sini. Lukman, thank you. Aina Uzma, Ayah Idrina, Fatia, thank you. Yiwen, Fakri, Kalai, thank you so much. Terima kasih, Cikgu. Okay, Aina Uzma, saya tak ada. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Ain. Thank you so much. Bye, everybody. Semua happy nak Fatia. Bye Bye. semua. Okay, jumpa. Bye. Aku left ni, saya left tau. Fatia, saya left. Bye. Bye-bye.